kita kali ini bersama juga dengan Puan Rosmawati Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pelindungan Raudatul Sakinah atau kita panggil sebagai Umi Ros lah. Assalamualaikum Umi Ros. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terima kasih menjemput kami daripada Raudatul Sakinah. Ya, sama-sama Umi Ros. Okey, mungkin Umi Ros boleh kongsikan sikit Pusat Perlindungan Raudatul Sakinah ini, adakah bukan sahaja untuk mangsa rogol sahaja, tapi juga tempat untuk bimbingan anak supaya yang mereka yang tersasar ni kembali semula ke pangkal jalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Raudatul Sakinah ni telah ditubuhkan 22 tahun yang sudah. Sekarang ni dah jadi remaja lah. Remaja yang masuk universiti. InsyaAllah. So sebenarnya bila mula-mula kita tubuhkan Raudatul Sakinah tu, kebanyakan daripada anak-anak kita ni yang mengandung daripada universiti-universiti, anak-anak remaja yang usianya 20-an macam tu. Tapi hari ni anak-anak di Raudatul Sakinah yang masuk adalah kebanyakannya daripada mangsa-mangsa yang daripada seks bebas, daripada yang ketagihan. Ketagihan tu macam-macam jenis katakan. Ketagihan seks, ketagihan eksesi, ketagihan pornografi. Kemudian ada yang jadi mangsa pengabaian. Mak dengan ayah dah tak ada, abang-abang ambil peluang. Ni yang banyak kes-kes cabul. Kemudian ada juga di kalangan anak-anak ni yang baru nak bermula dengan kegiatan-kegiatan yang dekat luar sana, tiba-tiba ada orang ambil kesempatan terhadap dia. So jadi ada di kalangan mereka ni yang di bawah umur yang dipanggil statutory rape tu, dia suka tapi dah disebabkan usia suka sama suka lah. Kisahnya dia buat suka sama suka, tapi disebabkan dia di bawah umur dipanggil kes rogol juga. Tapi lately ni ada yang masuk memang kes rogol. Lately ni. So Raudatul Sakinah ni sebenarnya at any time sentiasa je penuh, sebab kita ni memang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pada satu-satu masa tu memang sentiasa penuh. Masa musim PKP ni pun banyak juga, subhanallah kan, yang call untuk masuk ke Raudatul Sakinah amat memeranjatkan kami. So bila ada di Raudatul Sakinah sebenarnya adalah memberi peluang kepada anak-anak ni untuk dibimbing kembali ke jalan yang Allah redha. InsyaAllah. Itu yang nombor satu, kenapa Raudatul Sakinah tu ditubuhkan. So kebanyakan daripada mereka ada yang tak sedar masa dia masuk, kalau tak sedar diri, tak sedar bahawa dia ni sedang berbuat kesilapan. Dia kata, semua orang kat luar tu buat juga sama macam dia. Tapi ada di kalangan anak-anak ni yang masuk, call sendiri nak masuk. Sebab apa? Sebab dah tak boleh dah nak duduk dekat luar ni. Saya rasa lebih baiklah nyawa saya dicabut daripada saya duduk berada dan saya tahu saya sedang buat kesilapan yang besar. Dan siapa pun tak tahu. Lebih rela untuk dibimbing. Ya, betul. Topik kita rogol salah siapa, dan kita masih lagi bersama kita di studio adalah Umi Ros, iaitu Puan Rosmawati. Ya, Umi Ros. Okey Umi Ros. Ya, Umi Ros nak tanya lah tentang Raudatul Sakinah. Bunyi pun sedap nama Raudatul Sakinah, taman-taman ketenangan ya. Ya, betul. Masya-Allah. Nak tanya kan, bila mana penghuni-penghuni Raudatul Sakinah itu sendiri, bila mana mereka keluar, adakah mereka ini yang keluar ini 100% pulih, ataupun sebenarnya mereka masih lagi perlu bimbingan dari masa ke semasa? Bagaimana? Sebenarnya anak-anak yang keluar daripada Raudatul Sakinah ni sudah pun melebihi 1,000 lebih. Dan anak-anak ni kalau nak kata perlukan bimbingan, sebenarnya di mana-mana pun anak-anak ni perlukan bimbingan, masih perlukan. Ya, betul. Dan peratusan untuk mereka ni kembali balik sebenarnya sangat sedikit. Bergantung kepada siapa keluarga mereka. Siapa yang berada di sekitar mereka. Sebab anak-anak ni dia perlukan sokongan. Sama macam kita. Kita perlukan sokongan kawan-kawan yang baik supaya kita jadi baik. Betul. Kalau kawan-kawan kita ni semua orang yang huha-huha, yang memang nak seronok je, tak ada fikir dah pasal akhirat, tak ada fikir dah pasal mati, maka kita akan dapatlah kawan-kawan yang hanya berseronok sahaja. So sebab tu peratusan ni dalam lebih kurang 10 hingga 15 sahaja yang kemudiannya balik ke rumah lepas mak dengan ayah tak pantau balik, kemudian dapat balik kawan-kawan yang kawan-kawan tu kata, alah kau tak payahlah nak tunjuk baik sangat. Macam kita orang ni tak tahu kau tu siapa sebelum ni. Akhirnya apa jadi pada anak-anak ni? Akhirnya anak-anak ni terjebak balik. Dan bila mereka terjebak balik, kita nak keluarkan daripada situ sangatlah susah. Itu yang sedikit. Yang ramai tu Masya Allah, yang kembali balik ke alam persekolahan, yang masuk balik universiti, yang memang Dean's List, yang memang lecturer dia datang jumpa kita ni bagi tahu, puan, anak yang kami hantar dulu Masya Allah puan, belajar fokus Dean's List puan. Dan saya rasa sangat takjub dengan perubahan dia. Dan di kalangan mereka juga yang dah pun berkahwin dan mempunyai keluarga, membina keluarganya masing-masing hari ini. Subhanallah. Tapi kami ada juga program alumni. Program alumni ni mentautkan balik
menghubungkan balik kami ni semua yang ramai-ramai ni. Dan anak-anak ni tak ada rasa canggung untuk kembali semula, tak ada Tak, rasa Masya malu-malu Allah. lah Dia nak balik orang rasa semula, tak ada. rindu nak puasa Rasa di rindu. Raudatul Sakinah. Rindu nak solat jemaah ramai-ramai. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita ni mungkin boleh kongsikan segi ilmu yang diterapkan di Raudatul Sakinah ni, kita sebagai saya ibu bapa, untuk kita menghentikan balik pada topik kita, menghentikan rogol tisu ni. Ya, sebenarnya semua mak bapak ni dia jadi mak bapak bukan dengan sendirinya, bukan dengan tiba-tiba pandai semua. Jadi mak bapak ni memang nak kena belajar dan belajar. Tengok tadi Dr. Winsu tadi kan, rasa macam takjubnya kenapa dia nak belajar. Sebab bila kita belajar dan belajar, maknanya kita makin lama makin banyak yang kita tahu. Dan bila kita banyak tahu, banyak kita boleh ajar kepada anak-anak kita. Kadang-kadang di kalangan anak-anak, di kalangan anak-anak dengan keluarga, nak cakap sesuatu yang ni jadi stigma. Benda yang sepatutnya sex education, sepatutnya diajar daripada rumah. Bukan orang lain nak kena ajar sepatutnya. Sepatutnya. Tapi sebab mak dengan ayah tak ajar, jadi ada orang lain yang mengajar. Dan sehari ni Umi datang ni specifically, Umi rasa macam all the best. Semua ahli masyarakat kena berperanan sebagai mak bapak. Ahli dewasa. Jumpa anak-anak kat mana-mana pun kena cakap itu anak aku, bukan anak orang lain. Sebab apa? Kalau dia buat benda yang tak betul, kena nasihat dan tegur dia. Sebab salah seorang daripada anak kami di Raudatul Sakinah pernah cakap, masa saya buat satu kesilapan yang besar di luar sana, ada je orang lain yang melihat saya. Tapi seorang pun tak tegur. Sehingga saya terus terjunam, berzina dan mengandung dan melahirkan. Siapa pun tak tegur saya. Maka hari ini saya nak suarakan harapan saya supaya semua ahli masyarakat menjadi mak bapak kepada semua anak-anak yang dekat luar sana. Jangan biarkan mereka ini terus-terusan berbuat kesilapan. Kesilapan, dia bukan buat jahat. Dia silap saja. Dia silap jalan. Dan kesilapan tu harus diatur oleh diuruskan oleh masyarakat. Diuruskan oleh masyarakat. Jadi istilah jangan jaga tepi kain dan sebagainya. No. Tak ada. Kita kena jadi orang busybody. Okey, cantik tu. Terima kasih Puan Rosmati atas perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih Umi Ros. Semoga apa yang kita kongsikan tadi dekat banyak pandangan-pandangan daripada psikologi, peguam, daripada segi Umi Ros sendiri. Ya, sendiri. Kita doakan Raudatul Sakinah pun sendiri terus boleh membantu masyarakat lebih banyak, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak.